Hari ini saya akan fokuskan pada 5.1 function. Tapi sebelum tu saya dah bagi latihan untuk 4.4 ni. Jadi kita akan bincang sikit, kita ambil masa sikit untuk bincang ini. Yang ada dua soalan yang saya suruh buat tu. Okay, 4.4. Kemudian nanti terus kita akan sambung dengan topik yang baru. Walaupun kuliah belum belajar lagi, tapi saya akan sentuh dia punya konsep. Okay, bagaimana kita nak define function tu macam mana. Ini sebenarnya function ni kita kena ingat balik masa kita belajar di sekolah. Function, kemudian bagaimana kita bila ada equation, kita lukis graf. Kemudian kita nak tengok pula bagaimana apa maksud domain dengan range. Okay? Nanti kita akan sentuh. Jadi untuk permulaan ni kita tengok dulu 4.4 tutorial tu, dalam 38 kan. Kalau kita jumpa M squared, so ingat dalam matrix ni, bila kita jumpa kuasa 2, kita tak boleh terus kuasa 2. Jangan jawab M squared ni equals to terus kuasa 2 setiap elemen. Ni positif, ni 16, ni 16. Siapa yang buat ni salah. Okay? So macam ni lah. Sepatutnya kita mesti darab 2 matrix. Mesti darab 2 matrix. So jawapan dia adalah 13, negatif 7, negatif 28, 10. 20. Okay, betul tak jawapannya? Okay, 38. Yes. Okay, betul Jadi, so ingat bila kita jumpa matrix kuasa 2, jangan terus kuasa 2. Terus kita akan buat darab 2 matrix. Okay, darab 2 matrix. So kita dapat, okay, betul Okay, kemudian soalan seterusnya kita nak show. Kita nak show adakah ini mana kamu punya ni? Okay, sepatutnya kita nak show yang ni. Okay, maksudnya kita nak show, soalan seterusnya kita nak show M squared equals to 7M minus 8I. Okay, kalau yang macam ni kita akan gunakan maklumat sebab soalan dia given matrix M. Okay, given matrix M, kemudian ayat dia diteruskan dengan show M squared equal to 7M minus 8I. Jadi kita gunakan maklumat nombor ni. Gunakan maklumat nombor ni, so kita akan buat satu persatu lah. Kita akan fokuskan kepada left hand side. Left hand side kita yang ni M kuasa 2 kan, M kuasa 2. Okay. Kemudian untuk right hand side kita gantikan 7, kemudian matrix M ni gantikan. Kemudian bila kita jumpa 8I ni, maksud dia I tu ikut soalan. Kalau soalan tu gunakan 2 by 2, maka mesti guna 1001. Okay. So jangan gunakan terbalik. Tadi yang buat 01, 01, 10. So ni tak boleh Ada detail dia mesti 1001. Kalau soalan tu digunakan 3 by 3, maka kita ubah. Kita gunakan yang kedua. 001. Okay. Kemudian kita jumlahkan dan kita tengok akhir sekali kita tengok kiri sama kanan. Untuk kesimpulan dia, kamu jangan buat macam ni. Sebab soalan dia bukan suruh show left hand side equals to right hand side. Jangan tulis macam ni. Kamu kena buat conclusion M squared equals to 7M minus 8I. Kaedah dia memang kita pisah left hand side dengan right hand side. Pisah. Tapi soalan dia suruh show yang ni, bukan suruh show yang ni. Okay, so nanti betulkan cara jawab tu. Akhir sekali kita akan buat kesimpulan macam ni. Okey tak? Setakat ni ada soalan? Faham ke? Okey, sir. Ya. Kalau saya buat cara lain boleh, sir? You buat cara macam mana? Kan M kuasa 2 sama dengan 7M tolak 8I. So Ya. saya darab semua dengan M inverse. So jadi darab semua dengan M inverse. Okey, kemudian? So saya dapat M equal to 7I minus 8M inverse. Lepas tu saya just cari M inverse, masukkan, dapat M semula. Okey. Kita kena tengok bentuk soalan Kita tengok bentuk soalan. Soalan 38A tu, matrix M is given as. Maksudnya dia bermula dengan given matrix M. Yang ni. Kemudian baru ayat dia disambung show that. Maksud dia kalau kita jumpa macam tu kan, kita jumpa soalan given M. Kemudian selepas ni digunakan show that yang ni. Maka gunakan maklumat given ni. Mesti guna maklumat given ni. Okay? Maksudnya kalau guna kaedah tadi tak sesuai lah. Sebab kita kena tengok bentuk ayat dia. Dia start dengan given matrix M. Kemudian show that. Jadi dia mesti sambung daripada sini. Maklumat yang kita ada ni sambung. Kita nak show adakah jawapan dia kiri dengan kanan tu sama. Jadi kalau guna cara tadi multiply by A inverse. So itu tak boleh. Okay, so kena ingat lah
Okay, ada lagi Sir, tak? Ya. kalau kita tak tulis shown tu boleh tak? Ataupun Tak kita ada masalah. kena tidak? Oh, okay. Tak ada masalah. Jadi yang penting mesti ada kesimpulan dia m square equals to 7m minus 8i. Okey, itu adalah 5 markah. Okey, tapi dia ada lagi sebenarnya. Dia ada lagi soalan dia. Dia nak cari inverse kan? Okey, barulah kita tengok yang ni. Okey, yang multiply by inverse tu itu kalau kita nak jawab soalan yang seterusnya. Deduce. Sebelum perkataan deduce, sekarang mana tadi? Okey. Sebelum saya besarkan ni, yes. Okey, sebelum perkataan deduce, dia nampak tak? Okey. Sebelum perkataan deduce, kita dah show yang ni. Kemudian baru soalan dia kata deduce. Kita dah buat yang ni. Kita dah buat yang ni tadi. So deduce M inverse. Maksud dia, kita kena gunakan maklumat ni. Mesti gunakan maklumat ni. Cara dapatkan inverse, betul lah tadi. Kita darab dengan M inverse. Setiap sebutan darab dengan M inverse. So macam ni lah. Okey, kalau kita nak cepat nanti, terus kita akan buat step dari sini terus ke sini. Maksudnya setiap sebutan tu mesti darab dengan M inverse. So macam ni. Okey. Tapi kena hati-hati kita matrix ni, kita kena hati-hati bila A multiply by B, dia tak boleh main suka hati je kita nak tukar. Tak boleh. Dalam matrix ni dia ada peraturan. Dia tak sama dengan nombor. Nombor tu 2 multiply by 3. Suka hati je kita boleh tukar 3 dulu baru 2. Nilai dia sama tapi dalam matrix tu berbeza. Jadi sekarang ni kalau kita nak multiply, all multiply by M inverse, kita kena tengok kalau kita multiply setiap matrix ni dengan inverse letak sebelah kanan, maka setiap sebutan ni letak sebelah kanan. Ni letak sebelah kanan. Okey, ni betul-betul. Ni sepatutnya kamu tulis negative A I M inverse. Okey, kamu kena biasakan. Yang M inverse kamu letak di mana? Jadi pada mula sampai ke hujung mesti sama. So selalunya yang ni kamu tulis ni. Okey, kemudian bila kita nak solve, kita ingat kita mesti guna peraturan kalau kita ada matrik yang sama, darab dengan inverse. Matrix A darab inverse mesti dapat I. Kita mesti guna peraturan ni. Yang kedua, bila kita ada satu matrix darab dengan identity, maka A tu, I tu hilang. So nak selesaikan ni, kita menggunakan peraturan ni. Contoh macam ni lah, yang ni kita guna peraturan macam indeks. Kuasa 2, darab dengan kuasa negatif 1 mesti dapat 1. Okey, so selesaikan, guna peraturan ni. Macam yang ni inverse darab dengan I, hilang I dia. Okey, so kita proses sampailah kita berjaya buktikan ikut kehendak soalan. Okey, betul ni. So soalan yang 38B ni, yang ni kita hanya guna maklumat determinant Jadi kalau kita tengok soalan dia tu, dia tak sebut pun determinant. Tapi kamu kena tengok, kalau dia menggunakan simbol modulus macam ni, ni ingat, maksud dia kita mesti guna kaedah determinant. Nampak je pagar ni, ini maksudnya determinant. Kadang-kadang soalan dia tak sebut. Jadi kamu kena tengok apa simbol yang digunakan. Kalau modulus, maksud dia kita gunakan determinant. So kita guna konsep determinant. So kena ingat balik bagaimana cara cari determinant. Okey. Jadi dia panjang sikit lah. Ini okey, kamu proses. Kemudian hati-hati dengan soalan. Soalan dia kata, dia given matrix A and determinant of matrix A equals to 27. Kemudian soalan dia find the value of P. Dia soalan dia memang disuruh cari P ni berapa. Tetapi kena baca ayat dia, where P is an integer. Bila ada syarat tambahan, kemungkinan masa kita buat pengiraan, mungkin jawapan dia termasuk decimal number ataupun fraction. Jadi bila kita proses, kita akan nampak dua jawapan. Jadi jangan berhenti kat sini. Hati-hati dengan syarat tambahan dia tu. Okay? Maka jawapan akhir dia, so kita mesti tulis. Ini kena tulis ni, P equals to 1. Jawapan akhir dia, kalau berhenti kat sini, kamu baru kaedah. So P equals to 1, sebab dia punya ni, P because P element of Z, integer. Okay? Jadi jawapan tu dah kira betul tu, P sama dengan 1 dengan P sama dengan negatif 92. Itu kaedah. Untuk jawapan akhir disebabkan ada syarat tambahan dalam soalan. Dia mesti pilih integer. Kalau kita tengok 41C ni, find the determinant. Jadi soalan ni banyak sekali determinant, so ingat determinant, kamu kena ingat
bila determinant kita kena pilih satu row atau satu kolom. Pilih mana-mana je. Okay. Kemudian ini kamu pilih yang mana? Ini kamu pilih yang mana? Jasmine? Jasmine? You pilih by ni 6 negative 6. Bukan negative 6, 663. Maksudnya you pilih first row Betul Jasmine? You pilih first row. Okay, kalau kita pilih first row, maka kita kena ingat elemen yang pertama adalah 6. Okay, 6 multiply, maksudnya kita ambil, ini saya tulis dulu formula asal Ya. Sir. Ya. Hello, sir. Dengar tak? Yang lain dengar tak? Suara saya? Dengar. Dengar? Dengar. Jasmine tak? Okay, Jasmine tak dengar. Okay. Ini saya tulis dulu, nak cari determinant, kalau katakan saya tengok ni macam digunakan by expand first row expanding first row. Okay, katakan first row ni tadi kita tengok matrix kamu tengok soalan tu, matrix yang pertama elemen dia 6, so 6, asalnya kita mesti guna cofactor, multiply by cofactor C11. Kemudian elemen yang kedua 6, multiply by cofactor 12. Kemudian kita teruskan lagi, elemen yang ketiga 3 multiply by cofactor 13. Ini yang asal. Tapi bila kita buat pengiraan, kita mesti guna minor. Bila kita guna minor, asalnya cofactor. Maka kena ambil kira positif negatif dia. Maksudnya kalau kita nak ni, kita ambil positif, negatif, positif. Ini penentuan cara minor tu kita nak ambil positif ke negatif. Okay? So yang pertama positif, yang kedua negatif. Negatif tu sebab daripada cofactor 12 ni, kita tukar kepada minor 12. Maka dia akan ada negatif. Kemudian yang seterusnya adalah positif. Okay? Kemudian kamu selesaikan. Okay, ada masalah tak untuk determinant ni? Faham ke? Faham, sir. Okay. Kemudian kita tengok soalan seterusnya. Find cofactor, the cofactor. Bila sebut je ayat ni, cofactor, kita tak boleh ada pilihan. Kita nak buat C11 ataupun C31. Maksud dia kalau soalan kata find the cofactor of matrix A, maka kita kena buat semua. Kena buat semua daripada mula sampai ke hujung. So ingat, bila kita kira cofactor, asalnya memanglah kita akan buat C11, C12, sampailah C13 sampai habis. Tapi bila kita buat pengiraan, kita mesti tukar kepada minor. Minor tu kena ikut yang ni. Ingat, cofactor kalau nak pergi ke tukar pada minor, kena ambil kira positif negatif. Ikut kedudukan. Itu yang kita tengok, positif, negatif, positif, negatif, positif, negatif sampai habis. Okay, so kita akan dapat cofactor. Adjoint so ingat adjoint tu adalah dia sama dengan cofactor matrix transpose. Dia kena ada transpose. Maksud dia daripada row tadi, C ni kita baca row ni kena tukar kepada column. Okay, so ini adalah first row, dan second row, third row. Okay, so macam tu. Kemudian bila kita nak cari soalan seterusnya, A inverse. So A inverse gunakan formula gantikan. Kita boleh gunakan asalnya kita punya matrik AX equals to B, maka kita nak solve X ni, maka kita mesti gunakan A inverse multiply by B. A inverse kita dah ada, ambil jawapan daripada sebelum. Okay, kemudian multiply by B. B itu adalah bila kita ada simultaneous equation yang sebelah kanan. So kita solve ni. Okay, dan kita dapat jawapan macam ni. Okay, dari segi jawapan ni memang betul lah. Okay, betul, tapi soalan disuruh solve kan. Bila sudah solve, akhir sekali tulislah jawapan dia. X tu berapa nilai dia? 400. Ini kena habis sampai sini. 300. Z tu berapa? 200. Okay? So jangan berhenti kat sini. Ini sebenarnya baru kaedah. Habiskan sampai sini. Sebab soalan dia nak solve. Find the value of X. So kena nyatakanlah X tu berapa, Y tu berapa, Z tu berapa. Okay, yang ini daripada table daripada table soalan tu. Kadang-kadang kita tak pasti X ni yang mana, Y yang mana, Z yang mana. Biasanya dalam exam ni, X ni mesti dinyatakan dalam soalan. X yang mana, Y yang mana, Z yang mana. Biasanya dalam exam dia akan nyatakan. Kalau tak dinyatakan, kita tengok table kita ni. Kita tengok table kita ni, yang total tu, jadi kita tengok sini mango, papaya, kemudian banana. Bila kita tengok maklumat, total tu kita letak di sebelah sini. Di sebelah sini. Okey, maka kalau kita
Jadi cara pertama tentukan X, Y, Z tu, biasanya dalam soalan memang dinyatakan X yang mana, Y yang mana, Z yang mana kan. Tapi kadang-kadang kalau kemungkinan kalau tak dinyatakan, so kita tentukan X, Y, Z tu berdasarkan ni, mana total itu berada. Kalau total itu berada kat sini, maka kita akan bergerak X plus Y plus Z equals to ni. Jadi ni akan jadi X, Y, Z. Kalau katakan kita tengok maklumat, kita tak ada table. Total tu berada di bawah. Total tu berada di bawah. Okay, contoh tadi PQR. PQR. Maka kita akan baca X, Y, Z. Okay. Itu kalau soalan tak nyatakan X, Y, Z tu yang mana. Okay. So ini betul ni. Okay. Ni saya kena cepat ni sebab kita nak fokuskan kepada topik yang kelima. Okay. Kemudian kita tukar daripada linear equation, kita tukar dalam bentuk matrix. So kita asingkan nombor dia. Ni kita asingkan nombor dia. So ingat kita senang je. Ambil benda ni, ambil nombor je 6, 3, 6, 6, 3, 3, 3, 3, 3, kemudian 4, 8, 0, 0. Gitu je, kita asingkan AX equals to B. Okay. Ni tadi kita dah sentuh sikit, jadi kita tengok dulu function. Jadi kita ingat balik masa di sekolah. Function kan, masa di sekolah. Okay, ingat tak masa kita belajar, kita mesti bermula daripada ada dua set. So dia gigil sikit ni. Ada dua set yang pertama dan set yang kedua. Ingat tak masa di sekolah? Kan ada belajar? Ini dalam admat ke dalam modemat? Saya tak ingat. Ada dua set. Admat. Katakan saya ambil lah contoh dalam set yang pertama ni 1, 2, 3. Set yang kedua ni A, B, C, D. Okay, kemudian saya ambil katakan satu ni pergi ke C. Ini contoh je ni. Kemudian sepatutnya saya tulis anak panah Okay, kemudian 2 pergi ke A. Kemudian yang 3 ni saya pergi ke B. Ini contoh. Ini maksud relation. Sepatutnya bila kita nak belajar function ni, kita mesti start dengan relation. Hubungan dia. Hubungan ni paling kurang dia mesti ada 2 set. Paling kurang. Mesti ada 2 paling kurang. 2 set. Itu dipanggil relation. Okey, kemudian kita kena tahu sebelum kita belajar yang ni, kita kena tengok apa maksud domain. Domain. Apa maksud kodomain? Ini di sekolah ni sepatutnya dah ada ni. Domain, kodomain, lepas itu ada satu lagi istilah range. Okey, jadi ingat kalau domain ni maksudnya semua elemen berada dalam set yang pertama, domain. Jadi kalau saya senaraikan, kat sini, yang pertama domain ni. Kalau saya nak senaraikan, kita senaraikan semua yang dalam ni kita panggil elemen semua elemen dalam set yang pertama. So kita senaraikan 1, 2, semua elemen dalam set yang pertama. Kemudian kalau kita nak discuss kodomain. Kodomain ni pula dia sama macam domain ni, tapi dia dalam set yang kedua. Kita kena ambil semua A, B, C, D. Okey, kemudian kita ada satu lagi istilah. Range. Range ni sebenarnya dia sama dengan kodomain. Range ni dia mesti berada pada set yang kedua. Range ni sama macam kodomain tapi dia bersyarat. Dia ada syarat tambahan dia. Kalau kodomain ni dia set yang kedua semua. Tapi range ni walaupun dalam set yang kedua tapi dia ada syarat. Syarat dia mesti ada link dengan set yang pertama. Jadi kita tengok mana elemen dekat sini, set yang kedua ni, yang ada link dengan set yang pertama. Agak-agak apa jawapan dia? Apa jawapan dia? Mai Sarah. Apa jawapan? Mai Sarah? Ada tak Mai Sarah? Yes, sir. Okey, apa jawapan range ni? Saya ambil jawapan daripada set yang kedua, tapi apa jawapan? Adakah kita nak ambil semua? Adakah kita nak ambil A, B dengan C. A dan C saja? A, B, C. Ya, betul. Okey, so ingat kalau kodomain tu maksudnya kita ikut pada set yang kedua semua. Tapi kalau range ni, walaupun dia berada pada set yang kedua, tapi dia bersyarat. Mesti ada link dengan set yang pertama. So kita nampak, A ni ada link dengan yang pertama, B pun ada, C pun ada. Maka range tu kita akan ambil A, B, C. Okey, setakat ni faham tak? Boleh ke? Faham. Boleh. Boleh sir. So jadi yang pertama ni mainkan dulu domain tu apa,
kodomain tu apa, range tu apa. Kamu kena main. Kena tahu bezakan. Nanti seterusnya nanti kita akan fokuskan kepada dua ni. 1 dan 3. Okey, seterusnya nanti kita akan fokuskan kepada domain dan range. Okey, kemudian ada lagi satu istilah. Kadang-kadang soalan dia akan guna taman. Siapa yang on mic? Tak? Siapa yang on mic tu? Okey. Terima kasih. Okay, yang keempat. Okay, yang keempat nanti katakan saya ambil contoh saya ambil contoh 3 ni kita linkkan dengan set yang kedua B. Kalau kita bincang yang ni, fokuskan satu je ni. Maka yang pertama ni kita namakan dia sebagai objek. Objek. Ni istilah yang berikutnya, objek. Yang kedua tu mesti image. Ini sebenarnya dalam sekolah dah bincang ya. Maksudnya kalau kita fokuskan kepada yang ni 2 dengan A, maksudnya 2 tu kita panggil objek. Maka yang A tu kita panggil image. Okey. Dia ibarat, kalau kita nak senang, ibarat macam kita ada cermin. Dia mesti bermula dengan objek dulu. Mesti bermula dengan objek dulu. Objek dulu, maka baru terhasilnya image. Jadi kamu jangan keliru. Ni objek ke image? Objek ke image? Jadi kita bayangkan kalau kita depan cermin, depan tu apa dulu? Objek lah dulu, dia kena ada objek. Barulah terhasilnya image. Okay? So objek yang pertama, image yang kedua. Jadi kalau kita nak buat dalam bentuk function, okay, ni saya ambil sini. Kalau katakan kita nak fokuskan kepada X dan Y. Ni set yang pertama, set yang kedua. Katakan saya nak fokuskan set yang pertama ni adalah X. Dalam elemen dia X. Kemudian yang ini, kita ada satu yang link ke sini, F. Kan? Bila X melalui F, maka kita akan tulis dalam bentuk Fx. Okay, boleh? Ni X, kalau katakan function dia F, maka saya boleh ke sini lah, penulisan dia Fx. Kalau katakan saya guna G, maka kita akan tulis Gx. Jadi yang X ni, ini tadi kita dah tengok tadi, ini adalah Fx. Jadi kena ingat yang pertama ni kita panggil apa? Objek ke image? Yang pertama ni? Objek. Ya, betul, ingat. Yang pertama mesti objek dulu. Ingat kalau di depan cermin, objek dulu mesti ada. Dia takkan ada image dulu. Kemudian yang kedua ni adalah image. Jadi kamu kena ingat selepas ni kamu nampak dia X, itu adalah objek. Nampak je X, itu adalah objek. Nampak je Fx adalah image. Kadang-kadang kita guna Y. Okay? So ingat, Y adalah image. X adalah objek. Kita tengok bentuk soalan function tu. Tadi kita dah tahu dah apa maksud image, apa maksud objek, kemudian domain, kodomain semua tu kan. Sekarang kita tengok bentuk soalan dia. Okay, kita diberi function f is given by, ini bentuk penulisan function. Jadi kalau kita jumpa soalan yang macam ni kan, maka seloknya daripada sini, kamu tukar dalam bentuk yang biasa, f hurufnya x. Seloknya tulis macam ni, supaya senang sikit kita nampak. So fx, maksudnya yang ni ada titik 2 ni kan. Mana nak panah tukar kepada sama dengan. So f in bracket x equals to square root of 3x minus 8. Soalan yang pertama nak cari f4. So daripada situ nanti kita dah boleh jawab. Okay, kita dah boleh jawab f4. F4 ni maksud dia x dia berapa? 4 kan. Sebab kita compare kat sini kan dia sama ni. Maksud dia kita boleh gunakan function ni, tetapi setiap kali kita nampak x tukar kepada 4. So kita dapatlah jawapan dia square root of 4. Kemudian jawapan dia lah. Okey tak? 1A ni. Faham ke tak faham? Faham, sir. Okey, bagus. Kita tengok soalan yang kedua. Nampak soalan yang kedua. Soalan yang kedua, find the value of x equals image. Nampak? Sekarang dia sebut image. Tadi saya dah bagi tahu dah. Image ni untuk apa? X ke fx? Yang tadi saya bagi tahu tadi. Fx kan? So yang itu yang saya suruh hafal. Kalau x ini adalah objek. So ingat, x adalah objek. Kalau fx ini adalah image. Nanti soalan dia akan gunakan ayat macam ni je. Image is 4. Maksud dia, kalau kita nak jawab yang B ni terus.
image is 4. Terus kita ambil fx equals to 4. Jadi baru kita tengok find the value of x. Maksud dia kita nak cari objek tu berapa. Okay. So kita guna function yang sama. Saya ambil ni square root of 3x minus 8 equals to 4. Kan terus fx sama dengan 4. Kemudian selesaikan macam biasa. Kalau kita nampak ada square root sebelah kiri, macam mana kita nak hilangkan? Square root kan dua tempat. Ya, square kan kiri dan kanan kan? Ya betul, square kiri dan kanan. Maka sebelah kiri ni dapat 3x minus 8 equals to 16. Kemudian kamu selesaikan lah. 3x sama dengan 24, maka dapatlah jawapan ni sama dengan 8. Okey tak? Setakat ni? Faham ke tak faham? Faham. Okay. Ada nak tanya tak? Ada yang masih kabur? Jerbu? Okey. Tak ada. Tak ada. Okey. Kemudian kita tengok soalan C pula. Ini semua betul-betul soalan function. Soalan dia find the value of x such that fx equal to 0. Maksud dia kita ambil je kita punya function tadi. Fx equal to square root of 3x minus 8. Terus kita gunakan syarat ni fx equal to 0. Gantinya. Ganti ni equal to 0. So terus square root of 3x minus 8 equal to 0. Dia ikut je soalan ni. Okey, kemudian macam biasa kita kuasa 2 kiri kanan. Selesaikanlah, dapatlah 8/3. Okey tak? Okey, sir. Okey. Okay. Kita tengok soalan yang kedua pula. Okay, kita tengok bentuk soalan function yang kedua. Tengok macam-macam jenis graf. Ada graf linear, ada graf ni linear juga. Ni constant. Linear, quadratic, cubic. Kemudian kita ada sila value, square root, macam-macam. Kita ada bentuk fraction. Jadi soalan yang pertama, sketch the following graph. Maksud dia, kita kena tengok. Kita nampak je function, kita kena lukis graph. Jadi bagaimana cara kita nak lukis. Kemudian selepas kita lukis pula, dia ada soalan tambahan lagi, hence. Hence ni maksud dia selepas kita lukis. Ya, pastikan hence ni, ingat. Hence ni maksud dia selepas kita lukis. Find the domain and range. Maksudnya kita jangan kira domain dan range tu. Gunakan maklumat daripada graph. Okey, tadi kita belajar tadi, domain tadi untuk set yang pertama ke yang kedua? Tadi kita belajar tadi. Yang pertama kan, maksud dia dia merujuk kepada x kan. Kalau kita bincang x dan y ataupun kalau kita bincang x dan fx, maka domain itu adalah x. Kalau range set yang keberapa? Yang kedua tadi. Yang kedua. So kita tengok y. Okey. Kita tengok y. Okey, jadi kalau kita nanti ada graf, kita nanti tengok bagaimana dapatkan domain dan range. Bila soalan kita tanya graf, maka yang basic ni kamu kena main. Yang basic ni. Ni kamu kena salin ni. Okey, yang pertama. Yang pertama. Ini kita panggil graf apa ni? Yang pertama ni? Linear. Linear, betul. Ini kita dah belajar di sekolah kan. Yang panggilan dia adalah linear. Linear equation. Okey. Kalau linear, kalau katakan y equals to positive x, maka mesti bentuk macam ni. Kenapa ni basic ni? Mesti bentuk macam ni. Kalau katakan soalan saya tukar, y equals to negative x. Y equals to negative x, maka kita lukis yang biru. So dia beza sikit kan. Kalau negatif kita terbalik kan. Kalau katakan kita nak senang, kita hafal macam ni. Kita hafal bentuk V. Kan? Kamu hafal bentuk V. Kalau line yang macam ni kanan ni, maknanya itu untuk x yang positif. So y equals to positive x. Kalau line macam ni. Tak kisahlah y equals to 2x, y equals to 3x minus 5. Mesti garis dia bentuk macam ni. Kemudian kalau garis dia bentuk macam ni, ini bentuk x yang negatif. Okay. Jadi kamu hafal, kalau nak senang, kamu hafal je V. Kalau bentuk dia sebelah kanan tu, yang sebelah kanan ni, maka itu untuk y equals to positive x. Kalau yang macam ni, untuk garis y equals to negative x. Okay. So basic ni kamu kena ingat. Nanti kita detailkan lagi masa dalam, mungkin nanti kamu belajar dalam kuliah nanti akan detailkan lagi. Saya ambil yang basic dulu. Okey, kemudian kalau kita nak bincang domain kan, kalau kita nak bincang domain, ingat tadi domain tu adalah x, rujukan kita.
domain adalah X. Yang range ni rujukan kita adalah Y. Maksud dia, kita tengok graf kita ni. Ni, kalau saya rujuk sini, nilai X, graf kita yang pada paksi X ni, nilai X yang paling rendah, kita tak nampak nombor dia. Tapi dia menghala ke kiri daripada kosong. Maka cara kita nak tulis domain dia adalah negative infinity. Sehingga mana? Kita tengok sehingga mana? Sampai penghujung ni. Tapi nombor dia tak nampak. Tapi dia menghala ke kanan daripada kosong. Maksudnya kita ambil dia, label dia adalah positive infinity. Faham ni? Okey tak? Faham, sir. Kalau range pula, range ni maksudnya graf kita merujuk kepada paksi Y. Kalau kita tengok graf ni, paksi Y yang paling bawah ni berapa nilai dia? Tak nampak nilai dia kan? Tapi dia menghala kosong ke bawah. Itu maksudnya merujuk kepada negatif. Jadi kita labelkan negative infinity. Sebab nombor dia tak nampak. Sama juga, graf kita paling atas sekali berapa? Paling atas hujung ni. Kita nampak hujung ni adalah positif. Tapi nombor dia tak nampak. Jadi kita labelkan dia sebagai positif. Okey ke ni? Faham? Itu masuk soalan tadi nombor 2 tadi. Kita lukis graf, lepas itu hence kita tentukan domain dengan range. Itulah cara dia. Okey, tak apa, kita tengok soalan yang kedua. Soalan yang kedua ni kita panggil apa? Bentuk yang kedua ni. Kuadratik. Kuadratik. Ini masih di sekolah ni selalu kita jumpa ni. Kuadratik equation. Kita tengok dalam equation tu kuasa yang paling tinggi berapa? Kalau kuasa 2 kita panggil dia kuadratik equation. Kemudian masa kita belajar di sekolah, kita biasa jumpa graf senyum, graf masam kan. Ingat, kalau kuadratik ada senyum dan masam. Kalau positif kita ambil yang bentuk senyum ataupun bentuk U. Okay. Kalau katakan saya nak lukis Y equals to negative X squared, maka kita terbalikkan. Ini graf dia, jadi yang biru ni. Okey. Kita tengok senyum dan masam ni. Okey tak? Secondnya kita? Okey, sir. Azhar, macam mana Azhar? Faham tak Azhar? Mana Azhar? Tadi sampai Faham, Azhar. sir. Faham. Okey. Okey, daripada sini kita nak tentukan domain kan? Domain. Ingat, domain tu merujuk kepada X. Maksudnya kawasan X kita ni, graf kita tengok. Bermula daripada sebelah kiri 0. Ni graf kita ni. Tapi nombor dia tak nampak. Maka kita labelkan dia negative infinity. Negative infinity. Tengok graf kita penghujung dia di mana? Penghujung dia adalah positive infinity. Tak nampak nombor dia tapi dia menghala ke positif. Maka kita labelkan positive infinity. Pastikan bila guna infinity mesti guna open. Jangan buat close. Okey, kemudian range. Ingat range tu adalah kita rujuk pada vertical. Maksudnya Y. Maka kita akan ambil start from 0. Nampak? Start from 0, graf kita ni. Start from 0 to infinity, positive infinity. Jadi kita akan tulis 0 close interval to infinity, open interval. Okey, untuk graf yang kedua ni macam mana? Boleh tak? Boleh sir. Okay, so macam tu Ini graf yang mesti nanti kita kaitkan dengan soalan nombor 2. Okey, yang ketiga. Yang ketiga ni agak kita nak panggil apa dia ni? Yang ketiga ni. Cubic. Cubic function. Cubic function. Cubic. Maknanya paling tinggi kuasa 3. Cubic ni, kalau kita nak lukis mudah je. Tadi kita dah belajar kuadratik. Dia ada senyum, dia ada masam. Jadi kalau cubic, dia gabungkan senyum dan masam. Maksudnya dia ambil separuh. Separuh senyum, separuh masam. Itu jadi ni, separuh senyum, separuh masam. Jadi bila kita lukis, jangan kita lukis macam ni, lepas tu masalah ni. Sebab dia mesti bentuk curve. Sebab dia punya bentuk dia ambil daripada kuadratik. Dia mesti bentuk curve. Okay, jadi kita ambil senyum separuh, dia mesti bentuk curve. Senyum separuh, kemudian bila masam separuh. Itu adalah graf untuk kuadratik. Kalau positif, kita mula daripada sebelah kanan. Yes. Tapi kalau katakan Y equals to negative X cube, maka kita mula daripada kiri. Sama juga. Separuh senyum, separuh masam. Kemudian bagaimana kita tentukan dia punya domain dia? Okey, domain dia sama macam tadi. Domain tu adalah X. Ingat, domain tu adalah X. Tengok graf kita. Yang paling rendah nilai X dia adalah tak tahu. Tapi dia menghala ke kiri 0. Maka kita gunakan negative infinity. Sampai hujung pun tak tahu nilai dia. Tapi dia menghala ke positif. Maka kita labelkan dia sebagai positive infinity.
Okey, kemudian kalau untuk range. Untuk range, ingat range ni kita refer graf daripada Y ni, paksi Y ni. Graf kita paling bawah berapa? Kita nampak dia ke bawah. Ke bawah nilai dia tak tahu. Jadi kita labelkan dia sebagai negative infinity. Terus graf kita sampai di mana penghujung? Sampai ke positive infinity. Sebab nombor dia tak nampak, tapi dia mala ke atas. Okay, so kita labelkan positive infinity. Okey, setakat ni ada nak tanya tak? Muhammad Aziz, okey tak? Muhammad Aziz. Muhammad Aziz, okey tak? Ada tak Muhammad Aziz? Ni tak ada ni, saya kira tidak hadir ni. Ada tak Muhammad Aziz? Dengar ke tak dengar? Okey, senyap je. Nurul Aida macam mana? Ada soalan tak? Setakat ni. Okey, so far okey. Okey, bagus. Kita tengok untuk graf yang seterusnya. Hello ya. Siapa tu? Aziz ke? Siapa tu? Aziz ke? Okey, kita teruskan yang keempat. Okey, yang keempat ni graf kita bentuk square root. Bentuk square root. Okey, kalau bentuk square root ni, kalau saya hilangkan square root ni, nanti kita akan dapat dia bentuk dia adalah, okey, dia bentuk dia adalah kita kuasa 2 kiri kanan. Kalau saya kuasa 2 kiri kanan, dia akan jadi y squared equals to x. Kan? Tadi kita rujuk pada 2 ni, kalau kita ada y sebagai tajuk, yang kuasa 2 tu adalah x, maka berada senyum dengan masam. Tetapi sekarang ni kalau kita tengok kat sini, yang kuasa 2 itu bukan x. Kalau x kuasa 2, senyum dengan masam. Tapi kalau y yang kuasa 2, dia terbalik sikit. Kalau y kuasa 2, dia akan jadi bentuk C. Bentuk C atau C terbalik. Kalau kita nampak yang kuasa 2 tu y, dia bentuk C. Atau C terbalik. Kemudian bila kita nak dapatkan positif square root of x, maka bila square root, kita kena ambil separuh. Daripada bentuk C tadi, kita kena ambil separuh. Kalau ada square root, kena ambil separuh. Kalau kita lukis yang ni, dia akan lukis penuh, dapat C. Tapi kita bukan asalnya graf kita ni, kita nak yang ni. So kita ambil C ni tapi ambil separuh. Tapi kalau katakan soalan dia kata lukiskan graf y equals to negative square root of x, maka kita ambil C yang bahagian bawah. Jadi kalau kita nak tentukan domain, ingat balik, domain start daripada nilai x, nilai x yang paling rendah. Kita baca x, graf kita yang paling rendah, nilai x dia 0. Kita buat 0 close interval to infinity sebab dia nombor dia tak nampak, menghala ke kanan. Jadi kita tulis positive infinity. Kemudian kalau range kita baca untuk graf sepanjang y. Maksudnya y kita yang paling rendah ni start from 0 to infinity. So kita ambil 0 to infinity. Yang kita dapat ni. Okey. Macam mana setakat ni? Okey tak? Faham tak nombor 4 ni? Faham, sir. Ulang ke? Sekali lagi, ulang kalau kita nak lukis graf yang ni, kita tak tahu macam mana bentuk dia kan? Okey, kita biasanya kalau kita nampak square root, kita mesti letak kuasa 2 kiri kanan. Maka dapatlah yang ni. Ni kita ubah dari yang ni. Okey, kemudian kita cuba kaitkan dengan kuadratik ni. Kita dah belajar tadi kuadratik. Kuadratik kalau x tu kuasa 2, maka dia bentuk senyum atau masam. Tapi kalau y yang kuasa 2, dia tak akan jadi senyum dengan masam. Dia akan jadi bentuk C. Dia akan jadi bentuk C. Asalnya C. Kalau kita lukis ni, sebenarnya kita akan lukis penuh ni. Tetapi kalau untuk square root, kita tak boleh ambil C ni. C ni untuk grafnya ni. Kalau square root, kita ambil separuh. Separuh. Ambil separuh di atas, kalau positif. Kalau negatif, ambil separuh di bawah. Yang penting mesti ambil separuh. Okey tak? Okey. Kemudian domain ni ingat domain adalah kita rujuk kawasan X. Maksudnya kita rujuk graf kita ni. Kalau kita rujuk di paksi X, graf kita bermula dengan nilai 0. Nilai 0 sampai penghujung dia tak tahu. Bila tak tahu je kita akan labelkan positive infinity. Kalau menghala ke kanan. Sama juga untuk range. Range ni kita akan rujuk nilai Y kita untuk graf kita. Ni graf ni. Nilai Y yang paling rendah berapa? 0. Sampailah infinity. Okay. So kita ada sikit masa lagi. Kita teruskan yang kelima. Okey tak nombor 4 ni? Okey, sir. Nombor 4 okey tak? Okey, sir.
Okey, kemudian yang kelima. Yang kelima kita nak lukis. Ada soalan pula y equals to absolute value of x. Jadi kamu apa je dia mesti bentuk V. Okey. Nanti yang detail ni kalau soalan tu ubah-ubah nanti kita akan belajar bagaimana cara kita nak lukis. Tapi ini basic ni kamu kena ingatlah ni. Kalau nampak je modulus dia mesti bentuk V. Okay, V. Kalau katakan y equals to negative absolute value of x, maka kita ambil V terbalik ke bawah. Okay. Jadi kalau kita nak tentukan domain, ingat domain tu adalah nilai x. Kawasan, kita tengok graf kita tapi kita rujuk kepada kawasan x. Maksudnya kalau kat sini bermula daripada tak tahu. Jadi negative infinity sampailah positive infinity. Okey. Kemudian kalau range ingat kita tengok graf kita tapi kita tengok kawasan graf kita merujuk kepada y. Maksudnya graf kita merujuk pada start from 0 to infinity. Tak tahu dia punya penghujung ni tak tahu. Tapi yang kita tahu adalah dia menuju kepada positif. Jadi kita labelkan 0 to positive infinity. 0 to positive infinity. Pastikan close. Sebab dia termasuk. Okey tak nombor 5 ni? Okey tak nombor 5? Okey. Okay, boleh Okey. Yang keenam. Okey, yang keenam ni kalau bentuk fraction. Kalau bentuk fraction ini kan. Dia mesti lukis satu atas, satu bawah. Cuma nanti kamu kena hati-hatilah jangan lukis macam ni. Lukis, kamu ambil ni bentuk L. Okey, janganlah cantik sangat. Graf kita ni dia mesti bentuk curve. Ada bentuk curve. Dia macam kita nak lukis graf kuadratik, sepatutnya saya turun. Kalau kuadratik kan dia bentuk senyum. Maksudnya saya ambil yang separuh tu. Saya ambil separuh. Jadi dia mesti melengkung. Jangan buat macam ni. Macam ni ke kan? Jangan buat itu. Dia mesti bentuk kita bayangkan kalau kuadratik senyum kita buat separuh. Separuh. Yang ini pun sama. Kalau bentuk masam, sepatutnya kalau dia nak lukis kuadratik dia mesti bentuk turun ke bawah. Tapi kita potong separuh je. Separuh. Okay? Jadi jangan kita lukis graf, jangan kita tunjukkan dia macam seolah macam nak turun. Dia mesti dia makin menghampiri kepada pasi X. Okey dah ni? Boleh kan? Boleh. Boleh. Ya. Okey, kita tengok domain ya. Ingat yang domain tu adalah kawasan graf kita merujuk kepada pasi X. Jadi kita tengok graf kita negative infinity. Okey, negative infinity sampai tak ada nilai pada kosong. Itu yang saya buat tu. Negative infinity, dia stop dekat kosong. Tapi kita akan buat open sebab 0 tak termasuk. Kemudian saya sambung balik sebab graf kita bersambung. Sambung balik. Sambung balik bermula daripada 0 tapi 0 tu tak termasuk. Maksud saya ambil 0 to infinity. Sama juga range. Range kalau kita rujuk ke sini range dia start pada bawah negative infinity. Kemudian dia terputus pada 0. So kita labelkanlah negative infinity sampai 0. Kemudian sambung balik 0 to infinity. So itu jawapan dia. Okey, macam mana nombor 6 ni? Faham ke tak faham? Okey? Okey. Jadi pastinya sampai di situ je sebab kita dah sampai 2.55. Lepas ni kamu ada kelas? Ada. Okay. Jadi yang detailnya nanti, ini basic ni kamu kena hafal Kamu kena ingat, nanti kita kembangkan idea ni, ini konsep asas dia ni. Kamu kena mantap ni, ada 6 jenis graf. Nanti kita tengok bagaimana kita nak kaitkan basic knowledge kita ni untuk soalan-soalan yang diubah. Contoh katakan daripada sini, bagaimana kita nak lukis y equal to square root of x minus 2. Macam mana kita nak lukis? Nanti kita akan tengok bagaimana. Daripada basic ni, bagaimana kita nak lukis graf. Kadang-kadang kita jumpa soalan y equals to square root of x plus 1. Macam mana kita nak lukis? Adakah bentuk dia sama? Ataupun macam mana? Okay? Itu nanti untuk kelas yang akan datang. Okey, setakat ni ada soalan tak? Okey tak? Okey. Okay, so Okey, sir. macam tu. So ingat balik Jadi kalau kita belajar function, kita mesti belajar relation dulu. Relation dulu. Maksudnya kita mesti ada dua hubungan, paling kurang mesti ada dua set lah paling kurang. Relation, lepas tu kita kena faham apa domain, macam mana codomain, apa beza dengan range. Semua tahu tu. Kemudian bagaimana kita namakan objek dengan image. Okay.
Kemudian kalau kita kembangkan lagi, sebenarnya kita akan fokuskan kepada X dan Fx. X dan Fx. So ingat, X tu adalah objek, Fx tu adalah image. Okay. Lepas tu kamu kena hafal yang 6 graf tadi. Hafal, lepas tu kamu kena main bagaimana nak tentukan domain dengan range.